yang lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah PT sama dengan 2 kuasa T. Dengan keadaan T ialah bilangan hari. Berapakah bilangan sel baru akan terhasil pada hari ke-8? Ini soalan A. Okey, contoh 23. Okey, cara penyelesaian kalau kita tengok dekat situ, penyelesaian dia kita fahamkan soalan, kita bina kesimpulan secara didaktif, maksudnya kita ada satu penyataan, kita ada umum Ini didaktif lah dari umum kepada khusus. Kita ada PT sama dengan 2 kuasa T. Okey. Jadi dia nak berapa bilangan sel baru akan terhasil pada hari ke-8. Kita akan hanya masukkan sahaja. Kita tahu ini didaktif. Okey. Kemudian kita masukkan nilai T sama dengan 8. Hari ke-8 jadi kita hitungkan P8. Masukkan P8. Gunakan kalkulator, awak dapat. Merancang ke strategi Gantikan T dengan 8 ke dalam PT sama dengan 2 kuasa T. Okey, maka awak dapat P8 sama dengan 258. Maka awak guna kalkulator, awak akan dapat 2 kuasa dengan 8, 256. Jadi kesimpulan dia, sel baru akan terhasil pada hari ke-8. Ini strategi dia lah. Dia mudah je. Maknanya ini je yang awak kena selesaikan. Itu dia buat untuk macam mana cara nak perancangan, macam mana nak selesaikan soalan. Kemudian ditanya pada hari berapakah bilangan sel barulah 2048. Maka awak buat P T sama dengan 2 kuasa T ni adalah sama dengan 2048. Okey, kalau kita lihat macam mana kita nak dapatkan apa itu T, maka kita buat cari nilai apakah 2 kuasa apakah yang dapat 2048. Okey. Ini kita selesaikan 2 kuasa T sama dengan 2048. Ini awak guna kalkulator, kaedah cuba jaya. Apa nilai dia? Ni awak belum belajar log Kalau awak dah belajar log, logaritma, dah belajar ke belum? Belum kan? Belum. Kalau awak dah belajar log, dia akan jadi macam ni. Bentuk dia T log asas 10 2 sama dengan log 2048 asas 10. Ini awak akan dapat T sama dengan, nanti ni darab akan bawa ke sebelah jadi bahagilah. Bahagi dengan log 2048 asas 10 bahagi dengan log 2 asas 10. Ni tapi awak belum belajar, maka awak kena kaedah cuba jaya. Cuba 2 kuasa berapa, awak agak-agak lah 2 kuasa berapa. Sebab nombor dia besar, letaklah 2 kuasa 10. Tak boleh 2 kuasa 11. Sehingga awak dapatlah nilai 2048. Iaitu T sama dengan 11. Iaitu 2 kuasa 11 adalah sama dengan 2048. Boleh? Ini awak kena cuba guna kalkulator apa nilai 2 kuasa apa yang dapat 2048 Okey, kita lihat contoh 24. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang terhiaskan oleh kilang toy pada suatu pagi. Masa 8 pagi, jumlah kereta 270. 9 pagi 520. 10 pagi 770. 11 pagi 1020. Okey, bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Ini yang saya kata, dia adalah khusus. Awak kena bentuk jadi umum. Apa bentuk persamaan yang awak boleh dapat supaya dia dapat nilai ni? Awak kena cuba kaedah cuba jaya lah. Kalau awak perhatikan 270 ni nak jadi 520. Apa kaedah dia? Kalau 270 kali 2 dapat berapa? 540, betul? Betul ke? Kalau awak katakan Betul. contoh, awak katakan ini N. Okey. Contoh awak katakan ni adalah kita nak letak apa dia punya nilai untuk supaya dia boleh bentuk dia jadi dengan rumus tu kita masukkan dapat 270, dapat 520. Ada idea tak? Tambah 250. N tambah 250. N tambah 270? Tambah 250. 250. Berapa?
N tambah 250. 250. Ya. Ah, Kalau awak buat N tambah 250 untuk ni, maksudnya yang kat bawah ni N tambah dengan 250 juga dapat 520. Betul? Apa nilai N? Nilai Kalau awak ingat balik, awak punya N tu mestilah berturutan kan? N biasanya dia akan berturutan N sama dengan 1, 2, 3. Boleh awak buat macam tu N dia? Boleh tak? Apa nak supaya syarat nanti N tu akan sama dengan 1, 2, 3 tu? Atau N bermula daripada 0, 1, 2, 3. Ada idea? N equal sama dengan 250. Lepas tu N tambah 2. 2N tambah 20. 2N tambah 20. Yang mana? N sama dengan 250. N sama, awak nak letak syarat N sama dengan 250. Lepas tu 2N tambah 20. Okey, kalau misalnya saya letakkan 250 N. Okey, 250 N tambah 20. 2N tambah 20. Bukan 250 N cikgu. Kalau awak letak 2N tambah 20, N kalau N tu bermula daripada mesti bermula daripada 1. Jadi kalau kita letak 250 N tambah 20 contoh Jadi N adalah sama dengan 1, 2, 3. Maknanya first ni, untuk yang first ni N dia 1. 250 1 tambah 20. Dapat tak 270? dapat. Okey, dapat. Kita try yang kedua. 250 2 tambah 20. Dapat tak 520? Dapat. Dapat. Okey, kita cuba yang ketiga. 250 darab 3 tambah dengan 20. Dapat tak 770? Dapat. Dah, kira ke belum? Dapat. Jadi apa kesimpulan rumus yang kita nak guna? Syarat dia mesti ada N sama dengan 1, 2, 3 jadi dia punya rumus adalah 250 N tambah 20 dengan syarat N sama dengan 1, 2, 3 dan dot. Boleh faham tak? Macam mana nak buat rumus? Boleh. Jadi kalau misalnya ni mematuhi ke tidak, kita kena pastikan semua mematuhi lah. 250 kali 4 tambah 20. Jadi dapat 1020. Betul lah. Maknanya rumus ni kita gunakan bermula mesti daripada 1, 2, 3. Dia bukan bermula daripada 250 Dia mesti 1, 2, 3. Jadi awak kena cari kaedah. Okay, kalau kita lihat kat sini, awak dapati melaksanakan strategi ini ialah mula-mula 1 lah. N dia 1. Maka 250 N tambah 20, N sama dengan 1, 2, 3, 4. Boleh nampak? Boleh cikgu. Okay, insyaAllah kita cuba lagi. Okay, yang B. Yang B ni apa soalan dia? Okay, B kat atas soalan dia. Kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam 5 hari dalam seminggu. 7 pagi hingga 10 malam 5 hari dalam seminggu. Berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Okey, maksudnya apa? Dia bermula dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Berapa jam tu? Dia dalam masa satu hari dia bukan nak 5 hari seminggu. 7 pagi hingga 10 malam, 14 betul? Kita lihat 7, 8, macam mana nak kira? 7, 8 saya kira lah Kita tengok 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita buat secara manual lah kita tengok. Okey, 7 ke 8 1 jam.
2 jam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 10, tak pernah terbalik. 15 jam, betul ke? Betul. Betul. 7 ke 8 tu 1 jam. 8 ke 9 tu 1 Betul, jam. 15. Jadi 1, 2, 3. Betul 15 Ya. Okey, jadi 15 jam. Kalau kita lihat kat sini pun jawapan dia 15 jam. Jadi kita masukkan rumus kita 250 N kita tu ialah 15 jam tambah 20 tu yang kita dapat 3,770. Nampak? Kadang-kadang kita buat secara manual ni kadang boleh nak nampak lah. Kita buat supaya kita tak silap. Kalau kita tak pasti kita susun aja lah. Cuma kita ingat daripada pukul 7 hingga 8 baru jadi satu jam. Ini proses dia lah. Macam budak-budak kena buat satu-satu. Tapi itu lebih selamat. Boleh? Okey, kita lihat B. Kilang toy beroperasi. Ni Saidah ni Oh, B. Tadi apa? Tadi B. Ni B2. Ini dah Okey, ini dah sudah tadi. Okey, ini B2. Kilang toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan. Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. 25,000. Adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang pesan ini pada masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian supaya kilang toy dapat menyiapkan pesanan ini. Okey, kalau kita lihat tadi, dia hasilkan satu hari tadi berapa? 3,770, betul? Betul. 3,770. Okey, satu hari. Jadi dalam masa 5 hari dia akan kali dengan 5. Ini yang dia buat lah. Darabkan 3,700 dengan 5. Bermaksud dia dapat hasilkan 3,770 kali 5 berapa? Tolong bantu saya kalkulator. 18,000. Ada kat sini. 18,850 jawapan dia. Betul ni kat sini kan? Maksudnya 18,000 ni kurang daripada 25,000, betul? Betul. Okey, apa cadangan awak supaya toy ni boleh dapat siapkan pesanan? Apa kat ni cadangannya? Kita tengok kat situ jawapan dah ada dah. Kilang toy tidak dapat menyerahkan kereta main yang dipesan. Cadangan? Kilang toy memanjangkan waktu operasi kepada 20 jam sehari. Teruk ni nak kerja 20 jam sehari. Supaya dapat menghasilkan, bila dia buat 250 kali 20 tambah 20 dapat 5,020. Jadi 5,020 kali 5 dapat 25,100. Jadi 25,100 ni melebihi 25,000 yang dikehendaki. Maksudnya ni macam mana? Awak kena buat, kita punya formula ialah 250 N tambah 20, betul? Betul. 250 N tambah 20 mesti lebih besar daripada 25,000. Jalan kerja awak lah. Okey, saya padam kat sini lah. Saya buat jalan kerja kat tepi ni. Ni tempat saya ni macam sempit sangat. Okey, saya buat semula Kita nak, tadi apa kita punya ni? 250 N mesti lebih besar daripada 25,000. Betul tak? Saya tertinggal apa? Tambah 20. Baru perasan saya pun. 250 N tambah 20. Jadi kita buat calculate macam kaedah biasalah. 250 N lebih besar daripada, bawa ke sebelah dia akan jadi 24 tolak dengan 20 berapa? 24980 Betul ke? Yang kita samain tu bukan lagi bertukar ke? Kita nak ketaksamaan tu bertukar tu maksudnya apa? Maksudnya kan kalau 20 dipindahkan so ketaksamaan dia berubah, bukan Tak, itu kalau kita darab dengan negatif. Oh. Yang ini kita bawa ke sebelah, kita tolak 25,000 dengan 20. Betul tak 24,980? Betul ni? Betul. Okey, kemudian N lebih besar daripada
24,980 bahagi dengan 250. Awak kalkulate dapat berapa? Saya tak bawa kalkulator ke turun pula dekat bawah. 99.92. 99. 24,980 bahagi 250 dapat 99. Betul? Ha, Betul. 9? 99.92. 992? Bukan point ni. 99.92. Oh ya, 99.92. Macam pelik je. Kalau kat sini N dia dapat 20. Saya salah kan nombor saya. Okey. 99.92 ni ialah untuk berapa hari? Saya ni untuk, ini sepatutnya darab 5. Betul tak? Setuju tak? Saya salah ni. Nampak tak mana kesilapan saya? Ini untuk sehari. Sepatutnya saya buat darab 5. Betul tak? Tak ada siapa yang nampak. Saya pun tersilap. 5 darab dengan 250N tambah 20 lebih besar daripada 25,000. Yang ni betul tak? Patutnya kalau saya nak sehari tadi saya bagi ni dengan 5, betul? Betul. Kan? Jadi kat sini saya sepatutnya bahagi dengan 5 baru untuk sehari. Itu yang saya katakan besar sangat. Okey, yang ni saya dah bawa ke sebelah. Yang ini akan jadi 1, ni jadi 5. Itu jadi 5,000 250N tambah 20 lebih besar daripada 5,000. Yang ini 250N lebih besar daripada 4980. Barulah logik Jadi N lebih besar daripada 4980 bahagi 250. Semula. Ini dapat berapa? 19.92. Berapa? 19.92. Okey, 19.92. Baru betul. 19.92 yang lebih besar daripada itu, dia punya nombor daripada itu ialah 2. Jadi N sama dengan 20. Boleh? Okey, ini kaedah dia lah untuk kira macam mana nak dapat nilai 20 tu. Okey. Kita lihat pula praktiskan diri 3.2F. Okey, kita lihat sama-sama kadar bayaran letak kereta dalam hotel cahaya dihitung ikut kadar berikut. 1 jam pertama atau sebahagian daripadanya RM6. Setiap jam berikutnya hingga jam ke-6 RM5. Setiap jam seterusnya RM3. Zainuddin meletakkan keretanya dari jam 7.50 untuk menghadiri kursus di Hotel Cahaya. Selepas kursusnya, Zamuddin mengambil keretanya pada jam 17.25. Hitung secara didaktif jumlah bayaran yang Zamuddin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Okey, maksudnya kalau didaktif, dia mestilah ada penyataan, apa nama dia? Penyataan umum didaktif, betul? Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat rumusan untuk ni? Macam mana kaedahnya? Macam mana nak buat rumusan dia? Ada idea tak? Satu jam pertama atau sebahagian daripadanya 6. Setiap jam berikutnya hingga jam ke-6 RM5. Setiap jam yang seterusnya RM3. Apa kaedah dia nak buat? Kita nak katakan bahawa jumlah jam semua tu berapa? Apa nilai dia kita nak letak? 9 jam semuanya. 9 jam 35 minit. 9 jam. Okey, dia punya masa 9 jam 35 minit. 35 minit. Ini yang Zamuddin meletak kereta. Okey, macam mana kita nak kira? Kita boleh guna rumus hitung secara didaktif jumlah bayaran yang Zainuddin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Yang ini, kalau macam ni, awak boleh kira satu-satu. Sebenarnya kalau dia kata
hitung secara didaktif. Kalau didaktif ni sebenarnya ada persamaan dia. Saya tak pasti jawapan dia bagi persamaan tak. Kalau persamaan kat belakang dia bagi tak persamaan umum. Cuba cek 3.2F dia ada tak bagi persamaan umum. Matematik kat buku teks. Ada tak? Cek kan? Dia bagi jawapan terus. Dia bagi jawapan terus. Oh, kalau macam itu maknanya kita tak perlu buat persamaan lah. Okey. Jadi kalau misalnya 9 jam, ini ialah 6 jam. Kemudian setiap yang berikut, sorry. Ini ialah 1 jam. 1 jam pertama. Yang ini ialah 6 jam. Jadi 7 jam kan? Ada baki lagi berapa jam? 3 jam. 35 minit tu kira 4 jam lah. Sebab dia tak akan jadikan genap, betul? Kan? Jadi awak akan dapat berapa? RM6 tambah dengan 6 kali 5. 30. 30 tambah dengan 4 kali 3. 12. 12. Jadi jawapan dia sepatutnya 48. 48. Betul ke jawapan kat belakang 48? Betul. Okey. Yang ini sebab kebiasaan kita kena buat bentuk persamaan. Tak nampak pula. Jadi kerana jawapan dia terus tak ada persamaan, kita guna terus je lah. Okey, soalan 2. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula GT sama dengan 250 T kuasa 2 tambah T tambah 100 dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Okey, T ialah bilangan tahun, T tahun. Diberi jumlah penduduk di Taman Gembira pada 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. Okey, buat kesimpulan secara deduktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Disember 2016. Okey, kalau awak lihat dekat situ, 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. Jadi awak boleh letak apa dekat situ? Hmm. 25,000. Kalau kita letak dekat sini 2012, kita tak tahu dia bermula daripada mana ni, tahun bila. Kalau kita letak tahun pertama 1 apa? Kalau misalnya tahun bermula, kalau kita letak kosong, dia tak ada lagi mula tahun. Maknanya dia dapat berapa? 25,000. 25,000. Maksudnya 25,000 ni bermula pada tahun 2012. Setuju tak? Setuju. 25,000 maksudnya pada tahun tak ada tahun lagi, start daripada mula kosong tu, dia adalah 2012. Jadi bagi tahun 2016, maknanya Disember 2016. Maknanya bermula, kalau kita tengok daripada Januari ke Disember untuk 2012, 1 tahun. Kemudian 13 ke Disember, 2 tahun, betul? Sebab Januari tu kosong, bila ke Disember dia akan jadi 1 tahun. Setuju? Tahun pertama, tahun kedua. Jadi 2014, 2015 dan 2016 tahun. Tahun ketiga, 5 tahun. keempat. Ya, betul. Tahun yang kelima. Jadi awak masukkan T ini sebagai 5 kuasa 2 tambah 5 tambah 100. Maka dapatlah jawapan untuk A. Boleh? Saya tak kira lah. Cuma saya bagi konsep dia tu macam mana. Boleh? Boleh. Okey. Soalan B. Boleh. Pada tahun keberapakah, okey, saya buat latihan sepanjang bab 3 ni, saya buat bersama-sama awak, betul tak? Untuk buku teks. Betul. Jadi Betul. buku teks ni awak tak perlu buat latihan lah. Cuma buku nilam sahaja awak perlu lengkapkan. Boleh? Boleh. Jadi untuk buku teks ni awak tak perlu buat lah. Boleh, Awak buat cikgu. untuk buku nilam sahaja. Terima kasih, cikgu. Okey, kita lihat yang B. Pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira akan mendapat 77,500 orang? Okey, macam mana cara dia? Persamaan ni awak kena samakan dengan 77,500. Tahu tak macam mana nak selesaikan? Kita tulis kat atas 250
Kemudian awak ada T kuasa 2 tambah T tambah 100 sama dengan 77500. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, apa bentuk nanti awak dapat? Kosong tolak 77500. Nanti awak dapat apa? Awak akan ringkaskan dia, awak akan dapat persamaan Kuadratik. kuadratik. Ya. Okey, nanti awak selesaikan, awak ringkaskan dia ni bahagi 250, ni bahagi 250. Nanti awak dah tolak tu awak bagi 250. Kemudian awak gunakan kalkulator, awak faktorkan, maka awak dapat nilai. Okey, kejap saya cuba cari ruang untuk tulis conteng. Okey, awak cuba kira, kita tengok B sama-sama Okey, 250T bahagi 250, saya dapat T kuasa 2, setuju? 250 T Setuju. bahagi 250 dapat tambah T. Okey, yang 25,000 tolak 77,500. Bahagi 250 dapat berapa? Guna kalkulator. 25,000 tolak 77,500 bahagi 250 dapat berapa? Negatif 210. Negatif 210, betul? Okey, bantu saya guna kalkulator cari dia punya pemfaktoran. T kuasa 2 tambah T tolak 210 sama dengan kosong. Awak faktorkan dapat apa? X Buat. Dapat apa? sama dengan 14 dan negatif 15. 14 dan negatif 15. Cikgu. Itu betul lah. Betul? Betul. Okey, maka awak punya nilai tahun adalah 14 atau negatif 15. Okey, tahun negatif atau positif? Positif. Jadi oleh itu, dia akan dapat, kita boleh buat rumusan, Taman Gembira akan mencapai 77,500 pada tahun ke, dia nak tahun ke berapakah? Tahun ke 14. Okey, tahun ke 14 tu tahun bila Kalau misalan tadi tahun ke 15 kan yang kita kira tadi. Mana tadi? 2016 tadi tahun ke berapa? 4. Tahun keempat. Kalau 14 daripada 2012, tahun bila? 2000? 28. 2016. Betul tak 2016? 2012 ke 2013 tahun. Kadang kita ni tersilap juga. Okey, saya try 2016 ke 2017? 26. 2026 ke 2027? Kalau kira daripada 2012, dia betul-betul. Setahun betul. 2012 tu dikira sebagai satu tahun lah sebab dia daripada Januari ke Disember. Betul? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2025 lah awak. Zoom mute. Betul tak? 2025 sebab 2012 tu termasuk. Dia tak kira macam tu. Sebab 2012 tu Januari ke Disember tu kira satu tahun. Jadi kalau kita kira 2012 tahun. 13, 14, 15, 16, 5 tahun. 17, 5 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi 2025 akhir Disember. Maknanya pada akhir Disember 2025 penduduknya ialah 77,500. Boleh faham tak? Okey. Kita lihat soalan kita. Saya tengok ni banyak tak lagi? Banyak lagi. InsyaAllah masih ada masa banyak lah
Okey, kita lihat pada nombor 3. Bilangan kelahiran bayi di sebuah negara pada tahun 2014 ialah 536,100. Bilangan kelahiran bayi dari tahun 2015 hingga tahun 2017 di negara tersebut membentuk satu pola seperti yang berikut. Okey, bina rumus berdasarkan pola bilangan kelahiran bayi. Okey, saya bagi awak masa 3 minit. Cuba awak tengok apakah bentuk pola, apakah rumus yang boleh awak buat. Kalau misal awak buat rumus, awak pastikan N mesti sama dengan 1, 2, 3 atau N boleh bermula 0, 1, 2, 3. Apa nilai yang awak 15,000. boleh letak? Ya? 15,000. 15,000? Setiap tahun berkurang sebanyak 15,000. Ya. Awak lihat dia berkurang sebanyak 15,000. okey 15,000. Okey, maknanya ada tolak 15,000 lah Dia punya rumus. Betul? Jadi apa nilai supaya N tu boleh letak 1 atau 0? Maksudnya 5, 3, 6, 1, 0, 0 Tambah N. tambah Darab. N, Tak, darab bukan. N. Ha? Darab N. Macam tu ke? Bukan. Habis? Kalau ini sebagai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. 5, 3, 6, 1, 0, 0 kali 1 tolak 1,500. Betul ke? Ataupun macam ni. 5, 3, 6, 1, 0, 0 tu dia punya asal. Okey, ataupun macam ni. 5, 3, 6, 1, 0, 0 tolak 1, 5, 0, 0, 0 N. Betul. Betul? Maknanya 5, 3, 6, 1, 0, 0 tolak 1, 5, 0, 0 N ni yang pertama ni N kosong lah. Betul? Betul. Kemudian yang ini kali 1. Yang ini kali 2, ni kali 3. Maka awak punya rumus ialah 5, 3, 6, 1, 0, 0 tolak 1, 5, 0, 0, 0 N di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan dot. Betul ke? Setuju tak? Setuju, dapat. Ini untuk 2.1 apa ni? Saya nak check. 3.1. Mana lah? 3.1 F Ya? Mana dia? Ni soalan nombor 3. Okey, betul. 5, 3, 6, 100 tolak 15,000 N. Okey, boleh tak awak dapat macam mana cara kita nak fikir untuk bentukkan rumus? Boleh? Walaupun dia macam agak susah tapi awak kena carilah macam mana kaedah supaya rumus tu terbentuk untuk pola yang kita ada ni lah. Okey, B. Sekiranya bilangan kelahiran bayi dalam negara tersebut mengikut pola seperti di atas bagi 5 tahun yang seterusnya, anggarkan bilangan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Okey, kalau kita lihat 2014 ialah tahun kosong, 15 1, 2016 2, 2017 3, 2000 kita letak kat tepi, 2018, 2019, 2020, 2021. Maknanya ni 4, 5, 6, 7. Jadi awak kena buat apa? Masukkan N ini sebagai 7. Boleh?
Boleh? Boleh. Ada masalah tolong tanya jangan senyap-senyap. Raja berikut menunjukkan 3 segitiga bersudut tegak. Lengkapkan jadual berikut. Nak jawab juga ke? Atau kita nak skip aja? Nak bincang? Ni semua jawab soalan ni. Bincang Lengkapkan jadual berikut. Sin 60 darjah. Sin 60 darjah apa? Sin apa? Setentang per hypotenuse. Betul? Betul. Okey, maka awak dapat Y per Z. Okey, kita lihat. Cos 30 darjah. Cos 30 darjah ialah sebelah per hypotenuse. Betul? Betul. Awak ingat tak awak punya apa kita panggil? Awak punya cara ingat macam mana? Tua tu. Dengan Syah. Betul? Syah. Adjacent tu sebelah lah. H tu hypotenuse Okey, maka yang tadi ni adalah, alamak tadi dah hilang pula. 60 darjah tadi apa? Y per Z. Okey, sekarang kalau awak lihat sin 60 darjah ialah Y per Z. Cos 30 darjah ialah Y per Z juga. Setuju? Setuju. Okey, kita lihat pula sebelah dia. Sin 40 darjah ialah P per R. Betul? Betul. Sin 40 darjah P per R. Cos 50 darjah P per R. Cos 50 darjah adjacent per hypotenuse. Sebelah per hypotenuse. Setuju? Setuju. Nampak tak? Okey, kita lihat sin 20 darjah. Cepat, berapa dapat? A per A C. per C. Okey, cos 70 darjah. A per C juga. A per C juga sebab adjacent sebelah dia per C. Okey, apa kesimpulan? Okey, kita lihat B di soalan dia. Perhatikan hubungan antara sudut dengan nisbah fungsi sinus dan kosinus bagi setiap pasangan sudut di atas. Bina satu kesimpulan secara induktif bagi hubungan antara fungsi sin theta dengan fungsi cos 90 darjah tolak theta. Apa hubungan dia? Apa yang awak boleh tuliskan? Sin theta sama dengan cos 90 darjah, mak ya. 90 darjah tolak theta. Setuju tak? Setuju. Kalau awak perhatikan ni, ini sin 60 darjah. Ini adalah cos 90 tolak 60 iaitu 30. Ini ialah sin 40 darjah. Oh, dia dah tulis dah, saya tulis lagi. Maka ini adalah cos 90 tolak 40 darjah dapat 50 darjah. Kan? Ya. Jadi setiap kali kalau awak lihat, bermaksud awak boleh kaitkan pelengkap dia. 20 tambah 70 untuk sin dan cos. Dia adalah nilai dia sama. Ini secara tak langsung awak dapat satu pelajaran. Okey, diberi sin 80 darjah kalau awak perhatikan kat sini. 0.9848. Berdasarkan kesimpulan induktif daripada soalan P di atas, nyatakan, alamak tak nampak dah saya conteng nyatakan nilai cos 10 darjah. Okey, apa cos 10 darjah? Ini sin 80 darjah 0.9848. Jadi cos 10 darjah dapat apa? Apa dia? Sin 80 darjah 0.9848. Jadi cos 10 darjah apa? Sama. Pandai. Saya dengar seorang-seorang aja yang cakap sama. Jadi cos 10 darjah juga sama dengan 0.9848. Cikgu, kenapa dah ambil kenapa dah ambil 4 nilai, cikgu? Ya? Kenapa dah ambil 4 nilai?
Kenapa dia ambil 4 nilai? Kenapa Ikut dia tak? lah. Oh, ikut. Sebab dia yang bagi, jadi kita cuma ikut je nilai yang dia bagi, itu je. Kan? Betul tak? Dia biasa kalau misalnya dalam peperiksaan, jawapan akhir dia bagi kita bagi 2 nilai lah. Jawapan akhir kita bagi 2 nilai. 2 tempat perpuluhan. Sorry, bukan 2 nilai. 2 tempat perpuluhan. Tapi dalam kes ni, dia bagi 4 perpuluhan, kita kena bagi 4 tempat perpuluhan jugalah. Ke dalam jawapan dekat belakang dia bagi 2 tempat perpuluhan. Tak kan? Tak. Boleh? Boleh. Tahu kan kenapa dapat 0.948 ni? Apa pasal dia terkeluar pula ni? Okey, boleh Okey, kita lihat seterusnya. Praktis komprehensif. Okey, kita lihat sama-sama. Tentukan sama ada ayat di bawah pernyataan atau bukan. Berikan justifikasi anda. Kuboid mempunyai 6 permukaan. Pernyataan atau bukan? Hello? Pernyataan. Ya, pernyataan. Ni semua kita sekarang kita dah habis dah belajar. Kita cuma just buat ulang kaji. Selesaikan persamaan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. Pernyataan atau bukan? Bukan. Okey, bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Sebab dia persoalan. Okey, sebab dia persamaan dan kita tak boleh tentukan nilai kebenaran dia. Kita tak boleh tentukan itu palsu atau benar. Okey, boleh? Setiap silinder mempunyai 2 permukaan dan melengkung. Setiap silinder mempunyai 2 permukaan, Setiap silinder mempunyai 2 permukaan melengkung. Betul? Salah. Okey, ni adalah salah. Ni palsu ataupun palsu. Jadi dia pernyataan sebab kita boleh tentukan dia benar atau palsu. Jangan lupa bawa buku kerja esok. Bukan. Kenapa bukan? Sebab disuruh. Kita tak boleh tentukan benar ke palsu. Jangan lupa tiba-tiba lupa bawa buku esok. Ini dalam bentuk ayat suruhan. Kita pun tak tahu benar atau palsu. 3x tambah 5 sama dengan 6. Benar. Benar? Mana awak tahu betul? Sebab bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Sebab awak tak tahu nilai X tu benar atau salah. Kan? Kan? Betul tak? Kita tak tahu adakah dia benar atau salah. Sebab ada apa nilai X tu. Mungkin nilai X tu kita tak pastilah. Jadi dekat sini untuk E bukan pernyataan. Okey, A tambah B, A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ini awak dah belajar kan? A tolak B, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sorry. Dia sama dengan A tambah B, A tolak B. Ni dah belajar kan? Dah kan? Jadi ini kita tengok ni benar ke palsu? Benar. Benarlah kan? Benar. Kita boleh tentukan nilai kebenarannya. Maka dia pernyataan. Amboi cantiknya bunga ini. Bukan pernyataan. Ahli PDRM ialah pegawai kerajaan. Betul ke? Cikgu ialah pegawai kerajaan. Betul? Pernyataan tak? Pernyataan. 3 tambah 5 lebih besar daripada 8. Salah. 3 tambah 5, 8. 8 lebih besar daripada 8. Palsu. Palsu. Okey, dia apa? Pernyataan tapi palsu. Okey, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Okey, bawah ni semua pernyataan. Okey, kalau palsu beri satu contoh penyangkal. Okey, kalau kita lihat X tolak Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 2XY tambah Y kuasa 2. Benar atau palsu? Benar atau palsu? X kuasa 2, kemudian darab semua. 2 kali negatif X, negatif Y kali dengan X dapat negatif 2X. Negatif 2XY, kemudian negatif Y kuasa 2 dapat Y kuasa 2. Benar tak? Benar. Ya, benar. Semua integer bernilai positif.
Palsu. 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 Sebab ada integer yang Negatif. negatif. Okey, nombor pecahan adalah lebih kecil daripada 1. Benar. Benar? Benar. Habis kalau saya tulis Palsu. baru saya nak tulis. Kalau saya tulis 9/2, 4.5. jadi ini palsu Semua penjuru adalah pembahagi 2 sama serenjang. Benar. Tak. Palsu Palsu. Tak semestinya dia sama serenjang. Contoh kalau saya buat macam ni bentuk dia. Okey, kalau ni macam mana? Saya nak buat bentuk macam mana supaya dia tak membahagi 2 sama serenjang. Segi 4 tepat. Oh ya, betul, segi 4 tepat. Kalau saya buat macam ni. Okey, kalau saya buat ni, jadi dia tak berserenjang. Betul? Kalau misalnya bentuk macam ni, segi 4 sama. Ni 90 darjah lah. Berserenjang. Berserenjang tu ialah 90 darjah. Okey, betul? Jadi, palsu lah. Okey, kita sambung lagi. Lihat sebelah. Tentukan sama ada pernyataan majmuk berikut ada benar atau palsu. Pernyataan majmuk. Okey, dan. Bila dia dan, mesti dua-dua kiri dan kanan benar. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Betul ke 2 kuasa 6 sama dengan 64? 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 16, 32, 64. Okey, benar. 2 kali 6 sama dengan 26. Palsu. Palsu. Maka benar dan palsu dia akan jadi Palsu. palsu. Okey. Kita lihat 9 kuasa negatif 1 sama dengan 1/9. Benar. Okey, benar. Kemudian dan kat sini. 9 yang faktor bagi 72. Benar. Benar. Maka benar-benar Benar. benar. Okey, 2, 5 adalah subset kepada 2, 3, 6. Palsu. Macam ni, kejap. Ini adalah atau. 2, 5, subset 2, 3, 6, union 5, 7. Apa ni? Palsu. 2, 5, subset 2, 3, 6. Gabung dengan 5, 7. Ni apa benda ni? Awak faham tak apa benda dia nak ni? Kalau ini ikutkan, maksudnya 2, 5, 2, 3, 6. Tapi ni tak ada sepatutnya kan? Sebab dia mesti subset tu, maksudnya dia ada 5 dekat sini. Tapi kat sini tak ada 5. Gabung dengan 5, 7. Apa yang dia nak kat sini saya tak pasti. Tapi kalau kat sini, nyata-nyata yang kat sini palsu lah. Okey, kita lihat dekat ni. N kosong adalah kosong, betul? Tak. N set hampa adalah kosong. Bilangan set tak ada set adalah kosong, betul? Ni benar lah. Maknanya bilangan set kosong. Set kosong tu memang tak ada lah, tak wujud. Maka dia adalah kosong. Bilangan dia ada kosong. Benar Maka ini adalah benar. Sebab dia gabungan atau. Okay, saya cek sekejap nombor 3C. Okay, benar. Ya benar. Okay, palsu, benar. Okay, kita lihat D. 90 kali 80% ialah 70. Palsu. 8 kali 8 kali 8, 324. Palsu juga. Ya. Jadi atau dia akan dua-dua palsu lah. Soalan 3D. Okey. 4. Tulis satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan bagi objek dan ciri-ciri yang berikut. Bagi objek dan ciri-ciri yang berikut. Okey. Hexagon ni apa? Bucu dia ada berapa? 8 ni? 6. 6. Hexagon 6. Jadi kita nak tulis apa kat sini? Semua hexagon mempunyai 6
Ya, cucu. Betul? Oh. Okey, kalau ni Betul. mempunyai jari 18 cm. Apa kita nak buat kat sini perkataan dia? Bilangan. Bilangan. Ke Bilangan. semua? Sebilangan. Bilangan. Okey, ni segitiga mempunyai 3 paksi simetri. Sembilangan. 3 paksi simetri maksudnya apa? Bilangan. Sebilangan. 3 pembahagi. 1, 2, 3. Macam tu ke? Betul? Betul, betul. Ha? Kalau segitiga, paksi simetri tu maksudnya macam ni. 1, lepas tu ni 2, lepas tu ni 3. Betul ke? Betul. Betul. Jadi sebilangan atau semua? Sebilangan. Bilangan. Bilangan. Sebilangan. Soalan nombor 4. Okey, sebilangan. Okey, next. Nombor 5. Tentukan antarjadian dan akibat daripada pernyataan-pernyataan berikut. Jika P lebih kecil daripada Q, maka Q tolak P lebih besar daripada kosong. Antarjadian yang mana? Jika P lebih kecil daripada Q. Kemudian dia punya akibat, Q tolak P lebih besar daripada kosong. Antarjadian, jika ni kita abaikan, sorry. Antarjadian ialah P lebih kecil daripada Q. Akibatnya adalah Q tolak P lebih besar daripada kosong. Okey, antarjadian untuk nombor 2. Perimeter segi empat tepat A ialah 2x tambah y. Betul? Betul. Akibatnya, maka ni tak nak, jika ni tak nak, luas segi empat tepat A ialah xy. Okey, kita lihat B pula apa dia nak. Bina satu implikasi yang sesuai berdasarkan setiap pasangan implikasi berikut. Kita lihat kat sini, jika X ialah gandaan 10, maka X ialah gandaan 5. Kemudian jika X ialah gandaan 5, maka X ialah gandaan 10. Jadi apa implikasi dia? Kita ambil, jika maka ni kita potong, kita ambil X ialah gandaan 10, kemudian X ialah gandaan 5. Jadi kita buat X ialah gandaan 10 jika dan hanya jika, dia mesti satu ayat tapi saya tak muat ni, saya letak kat bawah. X ialah gandaan 5. Boleh? Bila dia suruh buat implikasi berdasarkan 2, maksudnya awak akan gabungkan dia dengan jika dan hanya jika. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Boleh? Okey, untuk yang kedua. Jika padam, maka padam. Jadi apa ayat kita untuk implikasi? 6 ialah faktor bagi 6 ialah 12. faktor bagi 12 12. jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. 6 ialah 6 ialah faktor bagi 24. 24. Itu je. Okey. Untuk C, bina dua implikasi yang sesuai bagi setiap implikasi berikut. Yang kes ni kita tak nak jika dan hanya jika. Kita akan pecahkan dia kepada 2 ayat, iaitu jika 20% daripada 30, jika dan hanya jika ialah 6, maka 0.2 darab 30 sama dengan 6. Satu lagi ayat, kita kena buat ayat lah, 2 ayat satu lagi ayat. Jika 0.2 kali 30 sama dengan 6, maka 20% daripada 30 ialah 6. Boleh? Okey, kita cuba yang kedua. Jika dan hanya jika kita asingkan. Okey, jadi apa ayat yang pertama? Korang tolong, apa ayat yang pertama? Kita dah pukul 11, saya dah nak tamatkan lah lepas ni. Awak akan cuba buat sendiri, boleh? Saya rasa benda ni tak ada masalah. Nanti awak buat sendiri, awak tengok balik. Sebab ini semua soalan dan akhirnya kita akan saya nak pergi pada rumusan ni last lah. Boleh tak?
Boleh. Kita sampai Boleh. sini, sampai habis yang kedua ni. Cuba awak Boleh. sebutkan dia punya implikasi. Dia punya apa? Ya, implikasi. Boleh? Jika M boleh dibahagi tepat dengan 20, ayat yang pertama, maka M boleh dibahagi tepat dengan 2 dan 10. Okey, ayat yang kedua. Seorang? Ayat yang pertama saya dah bagi, ayat yang kedua. Jika M boleh Senyap je ni. dibagi tepat dengan 2 dan 10, Okey. maka M boleh dibagi tepat dengan 20. Ya, saya dengar suara yang sama je tadi Orang lain tak ada lah. Okey, saya nak yang lain tu awak cuba buat sendiri tapi tak perlulah buat dalam pelatihan. Awak cuba macam mana nak selesaikan. Kita lihat, ni ada projek ni. Tak apa. Yang ini hidupan laut ada persamaan yang dibagi. Mengikut persamaan tu lah, ada temperature apa semua. Tak apa. Okey, kita lihat peta konsep akhir sekali rumusan bagi bab 3. Penakkunan logik, kita ada penyataan benar atau palsu dan kita ada hujah. Dia terbagi kepada 2. Bab 3 ialah penakkunan logik, ada penyataan benar atau palsu dan ada hujah. Okey, kita lihat pula. Pada penyataan benar atau palsu ni, kita ada penafian tidak atau bukan. Okey, contoh penafian 12 ialah gandaan 5. Penafian 12 bukan gandaan 5. Okey, kita juga dalam penyataan benar palsu ni kita ada penyataan majmuk atau dan. Okey. Contoh dia akan bagi premis P ialah 12 ialah gandaan 5. Kemudian Q 12 ialah gandaan 6. Maka kita gabungkan dia ialah 12 ialah gandaan 5 atau gandaan 6 atau 12 ialah gandaan 5 dan gandaan 6. Kita boleh tentukan dia palsu atau benar. Kalau contoh P 12 ialah gandaan 5 adalah palsu. Kemudian Q 12 ialah gandaan 6 ialah benar. Maka bila kita gabungkan dia daripada atau palsu benar, dia akan jadi benar. Dan 12 gandaan 5 dan gandaan bila dan, maka salah satu palsu maka dia akan jadi palsu. Okey, penyataan benar dan palsu. Dan termasuk juga pada penyataan benar dan palsu pada implikasi jika maka Q. Jika P maka Q. Okey, jika P maka P jika dan hanya jika Q. Okey, ini boleh juga kita nyatakan dia benar atau palsu. Ini 12 ialah gandaan 3, benar. 12 ialah gandaan 6, benar. Jika 12 ialah gandaan 3, maka 12 ialah gandaan 6. 12 ialah gandaan 3 jika dan hanya jika 12 ialah gandaan 6. Ini untuk implikasi. Kemudian ada akas, ada songsang, ada kontra positif. Okey, bahagian penyataan benar dan palsu. Dan kita pun dah belajar dan awak pun insyaAllah saya rasa tak ada masalah. Okey, pada penyataan hujah pula tadi ialah benar palsu Penyataan benar palsu, penyataan benar atau palsu ini ialah hujah. Hujah pula ada induktif, ada didaktif. Ingat balik Okey, induktif pula kuat dan meyakinkan. Maksudnya kita ada beberapa contoh dan contoh tu menepati semua. Daripada induktif tu kita boleh buat penyataan umum. Didaktif pula dia adalah penyataan yang umum yang kemudian kita hasilkan daripada umum tu penyataan yang khusus. Okey. Kemudian dekat sini juga ada premis daripada hujah didaktif ni dia ada premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey. Dia ada beberapa bentuk. Kalau awak perhatikan untuk yang bentuk pertama ialah semua A ialah B. Okey, untuk hujah. Untuk hujah didaktif. Okey, premis bentuk 2 ialah jika P maka Q. Okey, jika P benar, Q benar. Ingat balik Untuk bentuk yang ketiga, dia ada jika P maka Q. Kemudian premis 2 bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar, dia terbalik. Bila ada perkataan bukan atau tidak, maka Q akan berada di kedua dan P akan berada di paling bawah. Itu awak kena ingat. Okey, kita dah tamat dah. Ada soalan tak sebelum kita mengakhirilah dalam 5 minit ni? Kita taklah lebih sebenarnya sebab kita pun tadi mula agak lewat dalam 10-5 minit juga macam tu. Jadi kita pun habis dalam 11-5 minit.
Sebelum kita tamatkan, saya nak tanya ada tak apa-apa masalah? Setakat ni. Boleh tak? Boleh? Boleh tak habiskan semua buku nilam untuk bab 3? Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah naik sekolah pada 4 hari bulan 4. Saya tak pasti 4 bulan 4 tu ada tak kelas. Dan awak akan jumpa cikgu yang berbeza sebab sekarang ni awak semua saya cover lah. Maksudnya untuk tingkatan 4. Tapi nanti akan datang awak akan berpecah kepada cikgu ikut guru awak, guru matematik masing-masing. Jadi pastikan ya. Jadual ada ke? Jadual Jadual saya belum cikgu. dapat lagi. Tetapi saya mengajar 4KW. Oh. Jadi yang bukan 4KW itu akan diajar oleh cikgu-cikgu lain lah. Yang setakat ni yang saya tahu. Tapi saya tak pasti lagi kalau dia bagi kelas lain.